Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini buat siri yang ke-6 kita sama-sama dapat dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan pembelajaran kita untuk memahami petunjuk yang terdapat di dalam ayat Al-Kursi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, Allah melapangkan segala urusan kita, Allah mempermudahkan pengisian kita pada pagi ini. Semoga ada keberkatan yang Allah berikan kepada kita. Moga-moga kita dapat sesuatu pembelajaran pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, siri ke-6 pada pagi ini kita akan merujuk kepada nota siri yang ke-5. Kelas kita pada pagi ini, pengisian kita adalah pengisian yang ke-6. Namun begitu, kita menggunakan nota siri yang ke-5. Nota siri yang ke-5 telah diberi kepada tuan-tuan pada minggu lepas. Jadi, dapatkan nota di Google Drive yang telah pun tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum. Jadi, kalau ada mana-mana yang belum lagi dia menerima nota, saya mohon rakan-rakan tolong kita sampaikan maklumat tersebut supaya tuan-tuan ada nota. Kemudian saya ada berikan tuan-tuan satu nota. Nota dia nota dalam bentuk Word. Tajuk ni kan Ayatul Kursi yang saya baru edarkan. Nota ini keseluruhan kupasan bagi Ayatul Kursi. Yang nota ni sebenarnya adalah nota yang lama sebenarnya. Rasanya dekat hampir 2 tahun kot saya dah pernah berikan nota ni bagi setengah tempat yang ada mengikuti bimbingan tadabbur Ayatul Kursi. Nota ini boleh dimanfaatkan kerana dia ada keseluruhan kupasan. Okay, so boleh rujuk nota ni, sudah berada di Google Drive untuk nota. Okey, nota ayat kursi ni tuan-tuan, kalau siapa yang berada di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia, tuan-tuan lihat nota ini pada tajuk nota ayat tadabbur, ayat-ayat pilihan. Dia bukan tajuk folder tu, bukan tajuknya nota ayat kursi, tapi di bawah tajuk nota tadabbur ayat-ayat pilihan. Jadi tolong dapatkan nota kerana
memudahkan kita untuk kita belajar, sebab dalam nota tu sudah ada uraian, sudah ada apa ayat-ayat Quran tambahan. Jadi moga-moga dapat dimanfaatkan. Namun begitu, saya juga insya-Allah akan memberikan nota dalam bentuk PowerPoint. Dia dalam wallahu taala alam, sebab dalam kalau kita bertemu belajar secara bersemuka, ia tidak sama kita belajar secara di atas talian. Belajar di atas talian ini, kita memang seharusnya perlu kepada nota. Kan? Berbeza kita bertemu secara bersemuka. Ada rahmat yang besar pada COVID-19 ni. Ya, mungkin kalau kita bertemu secara bersemuka, buat kelas di setengah-setengah tempat, ada setengah orang ialah kadang-kadang kita nak bergerak jauh, kan. Jadi apabila kita berada secara atas talian ni, kita tak perlu nak keluar rumah. Kita berada di dalam rumah, kita boleh buat kerja 2-3 kerja sambil-sambil kita mendengar dan belajar. Namun begitu, kita perlu ada rujukan sebab kita nak tulis apa yang disampaikan oleh penyampai. Tetapi apabila kita ada nota ni, sedikit sebanyak kita tak kelang kabut lah untuk kita tulis maklumat apa, kan, ayat apa, surah apa. Moga-moga manfaatkanlah pada nota tu. Semua itu adalah daripada rahmat dan kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya akan buat dua. So kita akan buat silang rujuk pada dua nota. Kadang-kadang nota yang lama, maklumat tu tak ada. Dia ada pada nota yang baru. Sebab tu kita gunakan dua nota. InsyaAllah. Ada persamaan dan mungkin ada perbezaan. So manfaatkan kedua-dua nota tersebut. Okey, ini maklumat awal sebelum kita meneruskan pengajian kita pada pagi ini. Jika ada apa-apa cadangan, jika perlukan apa-apa lagi, tuan-tuan maklum, insya-Allah jika kita ada kemampuan untuk kita tunaikan, insya-Allah kita akan tunaikan. Yang pasti apabila kita belajar, kita kena ada struktur, kita kena ada sesuatu yang nak ditulis, kita kena ada catatan untuk ditulis, ya. Sebab kita belajar ni, alang-alang kita dah belajar, maka manfaatkan. Ya, moga-moga tuan-tuan dan puan ni juga boleh mengajar semula. Boleh menyampaikan maklumat ini semula. Baik. Kita pada pagi ni, kita nak belajar tentang ayatul kursi pada potongan ayat. Ni, potongan ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kita nak fokus pada potongan ayat yang kita jadikan potongan ayat ni lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sebagai bukti yang keempat, membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah la ilaha illahu. Ini bagi sesiapa yang mengikuti daripada siri yang pertama, sudah mengetahui akan pendekatan yang kita akan gunakan. Jadi saya mohon izin sedikit waktu saya ambil untuk saya mengulang. Mungkin ada yang baru mengikuti pengisian ini. Jadi kita ulang sedikit sekejap maklumat ni. Okey. Untuk pendekatan, kita nak belajar ayatul kursi ini, kita akan menggunakan pendekatan potongan-potongan ayat. Ayat kursi itu satu ayat. Tapi kita pecah-pecahkan satu ayat itu, kita letakkan ia ada 12 bukti. Seperti inilah. Kita jadikan
potongan ayat, bagi ayat kursi itu kepada 12 pecahan. 12 pecahan tersebut kita letakkan ia sebagai bukti, dan bukti-bukti itu kita dapat pecahkan ia kepada 12 pecahan. Bermula daripada bukti yang pertama, Al-Hayyu, sehinggalah pecahan ayat itu kepada ayat Al-Azimu. Dia akan menjadi bukti yang ke-12. Huruf B dekat sini merujuk kepada bukti. Okey. 12 bukti ini, pecahan-pecahan ayat ini nak membuktikan tentang apa? Nak membuktikan tentang ayat yang depan sekali dalam ayatul kursi, ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu. Ini ayat yang utama yang ada pada ayatul kursi. Kita jadikan ini ayat core-nya. Ini ayat utama. Jadi ayat ini Allah Ta'ala memperincikan selepas dia. Bagaimana dikatakan Allah Ta'ala ni la ilaha illahu. Maka ada bukti. 1 sampailah kepada ke-12 bukti. Okay, saya ulang setiap kali kelas supaya tuan-tuan dapat mengingati. Sebab kelas tadabbur ayatul kursi ini hanya kita lakukan 2 kali dalam sebulan saja. Maknanya minggu yang pertama dan minggu yang kedua setiap Ahad minggu pertama dan minggu yang kedua. Macam pagi ini minggu yang kedua. Maknanya minggu depan dah tak ada dah tadabbur ayatul kursi, kita akan bersambung pada bulan yang berikutnya. Oleh sebab ada 2 minggu ataupun kadang-kadang sampai 3 minggu jarak antara kelas dengan kelas, maka elok saya mengulanginya. Saya harap tuan-tuan dan puan tidaklah boleh menerima pengulangan ini. Kita yang tidak kuat ingatan ni, macam saya memang kadang ingat, kadang tak ingat ni, maka sangat memerlukan kepada pengulangan. Semoga-moga tuan-tuan dan puan sentiasa ingat dan tahu pendekatan yang kita akan gunakan dalam tadabbur ayatul al-kursi. Pagi ini kita akan belajar tentang bukti yang keempat. Ini sasaran kita dulu. Bukti yang keempat, ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini bermakna kita telah selesai bincang bukti yang pertama, bukti yang kedua, bukti yang ketiga, kita dah selesai. Jadi pagi ni kita sasarkan untuk bukti keempat, dan insya-Allah kalau ada kesempatan lagi kita terus pergi kepada bukti yang kelima, pecahan ayat yang kelima dalam ayatul al-kursi. Kita akan bincang pada ayat syafaat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Okey. Bukti kelima ni ia berkaitan dengan syafaat. Kalau tuan-tuan nak tulis tema ataupun topik kecil pada pecahan ayat bukti kelima ni, boleh tulis tajuknya adalah syafaat. Kalau bukti keempat, kalau tuan-tuan nak tulis dia punya topik kecil di dalam tu, tuan-tuan tulis tajuknya adalah pemilikan. Pemilikan. Kalau bukti keempat ni syafaat. Boleh juga. Dia kita belajar ni, kita kena ada kaedah. Kan? Macam mana kita nak ingat? Maka kita kena buatlah ringkasan ke, topik-topik kecil ke. Moga-moga sekali kita belajar, kita faham, kita boleh ingat, dan yang paling penting, sampaikan maklumat tersebut. Jangan ilmu tu kita seorang saja yang tahu. Sebab tu kelebihan kita belajar online ni, ilmu ni sebenarnya tersebar luas kepada orang lain. Sebab itu segala sumbangan tuan-tuan dan puan ni
ilmu ni dapat disebarkan secara luas. Mungkin ada orang dia tak dapat belajar pada pagi ni sebab dia bertembung dengan kelas lain, dia ada program lain, tapi dia boleh melihat secara rakaman di FB Academy Tadabbur. So, kita dapat pahala kita belajar, tetapi kita juga dapat pahala daripada sumbangan yang kita berikan. Kan, sumbangan bentuk kita membuat hebahan ada kelas, sumbangan kita dalam kita menyampaikan balik maklumat ni, moga-moga setiap waktu kita ini sentiasa di dalam melakukan amal soleh, khususnya mengajar tentang Al-Quranul Karim. Moga-moga ia menjadi bekal kepada kita nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, dah jelas. Kita nak belajar pada bab yang keberapa? Pada bukti yang keberapa? Baik. Kalau dah jelas, kita lanjutkan. Okey, tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Tuan-tuan dan puan, nota yang saya paparkan ni nampak ke? Nampak dan jelas, Ustaz. Jelas. Nampak dan jelas. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Semuanya atas rahmat Allah. Semuanya daripada hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita rujuk pada nota siri yang kelima yang saya ada beri pada minggu lepas. Okey. Jadi kita tengok pada nota yang kelima. Saya harap tuan-tuan tak pening lah. Kejap tengok nota ni, kejap tengok nota ni. Okey, insyaAllah. Pelan-pelan. Kalau tak sempat nak buka, nak tengok, tolong maklumkan. InsyaAllah. Okey. Kita terus kepada bukti yang keempat. Okey. Bukti yang keempat. Ayatnya berbunyi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lahu. Lahu. Maksudnya baginya. Baginya. Nya tu merujuk kepada siapa? Nya tu. Nya tu merujuk kepada tu. Yang mula-mula ayat tu. Yang ayat kursi kan mula-mula jumpa apa? Allah. Allah. Kan kita baca ayat kursi kan? Kita jumpa Allahu la. Yang Allah tu. Allah tu apa? Baginya. Lahu. Baginya. Baginya apa? Ma. Apa. Apa-apalah. Ma ni maksudnya apa-apa. Fis samawati. Yang ada di langit. Kalau kita terjemah betul-betul dekat fis samawati ni maknanya di langit-langit. Tapi kalau terjemah langit-langit, mungkin orang ingat langit-langit kat dalam mulut tu. Tapi as-samawati ni sebenarnya adalah bilangan banyak bagi langit. Langit-langit maknanya 7 langit. Setengah ayat Quran dia spesifik. Allah Ta'ala memiliki 7 langit. Tapi dekat sini maknanya langit-langit. Maksudnya 7 petala langit ni, apa yang ada dekat situ, ia adalah milik Allah. Maknanya bagi Allah Ta'ala tu, apa yang ada di langit-langit. 7 langit. Apa yang 7 langit. Okay. Dekat langit saja ke? Wa ma dan ma apa-apa fil ardi yang ada di bumi. Kalau dekat sini langit, semua langit, benda yang ada di langit ni dia dimiliki oleh Allah. Pemiliknya, ownernya adalah Allah. Dan apa yang ada di 7 petala bumi ni juga, ia adalah milik Allah. Okay. Cuba senaraikan apa yang ada di 7 petala langit. Dan senaraikan apa yang ada di bumi. Agak-agak mampu tak nak senaraikan?
Apa yang ada dekat langit? Ayat ni disebut umum. Okey, sebab tu kalau kita tengok betul-betul, perhatikan, dekat potongan ayat ni kenapa ada ulang 2 kali ma. Ma kat sini kan, dia 2 kali ulang tau. Maksudnya dekat Allah Taala sebut di langit-langit pun dia sebut ma, di bumi pun dia sebut ma, 2 kali dia ulang. Ma ni dia merujuk kepada keumuman. Maknanya kalau kita faham ayat dia, kita tak jumpalah perkataan semua. Kan? Tetapi nak tahu semua tu ia sudah berada pada kalimah ma. Ma ni apa-apa, maknanya umum. Maknanya semua. Allah Taala nak bagi tahulah kan. Apa-apa yang ada di langit tu, maksudnya semua apa yang di langit tu dia adalah milik Allah. Dan apa-apa yang ada di bumi ia adalah milik Allah. 2 kali ulang ma kat sini. Okey, kata puan. Ada tak sesuatu yang dia adalah milik kita? Ada tak, boleh tuan sebut, apa perkara, apa benda yang kitalah pemilik dia? Sebenar-benar. Ada tak? Diri kita milik siapa? Keluarga kita milik siapa? Harta kita milik siapa? Tuan-tuan fikirlah, carilah, senaraikanlah. Kita akan dapat jawapan. Ujungnya, ia adalah milik Allah. Kalau kita faham ayat ni, dia sangat menusuk kalbu. Maksud dia, ayat ni dia sentak dekat kita kalau kita fahamlah. Maksudnya, selama ini, mungkin ada manusia dia mengingati, sebab itu orang yang bakhil, kan? Orang yang tak nak tolong orang lain, kan? Orang yang tak nak keluarkan zakat, contoh kan. Sebenarnya, apa yang ada di tangan kita, yang ada dekat dalam akaun bank kita, semuanya itu adalah milik Allah. Kalau dia faham ayat kursi. Sebab tu, membaca tanpa faham, dia berbeza membaca dengan faham. Tapi selepas membaca dengan faham, apa saya kena buat? Setelah saya tahu, tidak ada pada diri saya, tidak ada pada harta saya, ia bukannya milik Allah. Semua milik Allah. Harta diri kita ni pun adalah milik Allah. Kita menghirup udara pada pagi ni, dapat nafas balik, bangkit daripada tidur, ia adalah milik Allah. Kedua mata kita milik Allah. Kita boleh berfikir ni adalah milik Allah. Mulut yang bercakap ni adalah milik Allah. Kaki kita adalah milik Allah. Bahkan lidah kita yang dapat rasa pelbagai rasa, ia adalah milik Allah. Tidak ada yang milik kita kalau kita faham pada ayat ini. Jadi kalau tidak ada yang milik kita, buat apa kita nak bersedih kalau apa yang Allah bagi, Allah ambil semula. Tetapi disebabkan kita tidak faham erti hakikat sesuatu dalam hidup kita ini, kita tidak kenal Allah, itu yang menyebabkan manusia ni kadang-kadang kan, kesedihan dia tu, kekecewaan dia tu kadang-kadang sampai membawa kepada tidak redha, tidak pasrah dia kepada apa yang Allah jalankan dalam hidup dia. Dia menumpang dalam bumi Allah. Dia pijak bumi Allah. Turunnya hujan milik Allah. Dapatnya angin tu milik Allah. Betul tak? Nyawa ni milik Allah. Kita faham ayat ni.
Oh, besar manfaatnya. Kita akan lalui hidup ni, dengan, kita panggil apa, kita lalui hidup ni sebenarnya, melalui hidup ni dengan dalam keadaan sebenarnya kita kuat sebenarnya. Dan apa saja yang Allah nak corakkan hidup kita, nak beri apa, kita terima. Apa? Ambil ayat ni, faham baik-baik. Daripada ayat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia layak, dia patut untuk dijadikan sebagai Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Tidak ada mana-mana yang boleh dijadikan sebagai Tuhan untuk disembah. Sebab apa? Sebab kalau ia layak untuk disembah, dia mesti ada sesuatu yang dia boleh beri kepada kita. Tapi tidak ada selain Allah yang dia boleh beri sesuatu kepada kita. Okey, kita tengok contoh ayat dia. Okay, kita ambil ayat kat sini. Okey, dan nota tu ada. Okey, kita nampak tak ayat yang ni? Ayat yang dalam surah Sabah. Kita nampak nota ni kan? Okey, tengok dalam surah Sabah ayat 22, muka surat 430 dalam Quran. Kejap saya besarkan dia punya nota ni. Kenapa dia kecil? Okay, kita nampak ya? Kita tak nampak, tolong bagi tahu. Okay, kita tengok ayat ni. Ayat ni dia ada kaitan dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita tengok, kita baca ayat ni. Allah Taala berfirman, qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, katakanlah, sampaikanlah kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik. Musyrik ni maknanya manusia yang menyembah patung dan berhala-berhala. Kenapa? Kerana mereka menganggap patung dan berhala itu ada sesuatu yang boleh beri kebaikan kepada mereka, yang boleh tolak keburukan kepada mereka. Maknanya mereka menganggap bahawa patung dan berhala-berhala itu adalah Tuhan yang boleh bagi sesuatu pada mereka. Kan? Jadi Allah Ta'ala yang maha bijaksana suruh Nabi sampaikan maklumat ini. Moga-moga maklumat ini mereka sedar. Mereka boleh buka mata mereka, terbuka minda mereka. Kan? Tentang sembahan mereka tu, maka Allah minta kata apa? Serukanlah makhluk-makhluk yang kamu anggap ia sebagai Tuhan selain Allah. Okey, serukanlah, panggillah, mintalah. Okey, kepada makhluk-makhluk yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Bukanlah bermakna Allah Ta'ala mengizinkan menyeru makhluk-makhluk lain tu. Tetapi ini dalam bentuk ayat untuk menempelak mereka. Lepas tu Allah Ta'ala katakan, mereka yang kamu seru tidak memiliki seberat zarrah di langit atau di bumi. So ayat ni ada persamaan tak dengan ayat yang Allah Ta'ala kata dia memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Selain daripada Allah, tidak memiliki apa-apa. Termasuklah sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas tuan-tuan dan puan-puan, kan? Segala-galanya ia adalah pada milik Allah.
Oleh kerana itulah salah satu sebab kenapa Allah Ta'ala itu dia hanya layak untuk diminta sesuatu. Nak minta semua minta pada Allah. Kenapa? Antara sebabnya kerana apa yang kita minta tu ada pada Allah. Ini kita dah sebut juga pada pengisian siri yang lepas. Yang kita ulas tentang macam mana Allah Ta'ala ni dia boleh mentadbir seluruh alam ni dengan bersendirian. Jawapan dia adalah kerana Allah Ta'ala ini Al-Ghani. Allah Ta'ala dia maha kaya lagi maha terpuji. Tuan-tuan nak apa? Senaraikan. Semua Allah Ta'ala boleh bagi. Allah boleh bagi tu maksud saya adalah tuan-tuan nak minta apa? Semua ada pada Allah. Cuma Allah Ta'ala izinkan bagi ke ataupun Allah tak izinkan bagi. Itu di bawah kehendak Allah. Tapi tuan-tuan nak apa? Sebab tu minta direct terus pada Allah. Kau minta pada Allah. Lepas tu pula nak minta pada Allah. Tak payah nak isi borang. Tak perlu tunggu masa appointment. Kenapa? Kerana Allah ni dia tidak mengantuk dan dia tidak tidur. Betul tak? Kita dah belajar pada bukti yang sebelum daripada ini. Kan? Dengan Allah perlulah ada adab doa dan sebagainya, itu adalah. Tapi dengan Allah waktu nak bertemu, nak minta kepada Allah tak susah. Kan? Kita nak jumpa yang berhormat pun kadang-kadang nak tengok muka mereka tempat kita pun susah nak jumpa. Time undi, insya-Allah biar raya boleh jumpalah. Tapi kita sangka baik kita, mungkin mereka sibuk memikirkan apa yang mereka nak lakukan. Kan? Tetapi jawatan yang mereka ada tu, itu juga Allah yang punya. Kalaulah pemerintah faham ayat ni, rakyat faham ayat ni, semua manusia dia faham ayat ni, maka mereka tidak akan menyembah Tuhan yang lain dari Allah. Mereka akan terus minta kepada Allah. Tak perlu ada perantaraan lain. Dia akan terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Ayat ni juga memberitahu kepada kita, kalau kita rujuk dalam surah An-Nahl kan, ayat 53, ayat ni boleh jumpa pada halaman 272 dalam Quran. Allah Ta'ala kata tentang وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Boleh ulang ayat ni banyak kali untuk ditadabburkan. Ayat ni Allah kata apa? Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka ia adalah daripada Allah. Apa nikmat, tengok perkataan apa kan, ma tadi kita belajar apa? Dia merujuk kepada umum. Apa saja yang ada pada kamu yang boleh bagi manfaat kepada kamu, kamu boleh guna dia, kamu dapat kebaikan kepada dia, itu adalah nikmat, maka ia itu semua adalah daripada Allah. Senaraikan. Apa yang ada pada kita yang kita dapat manfaat pada dia. Kita boleh mendengar dengan baik, ia juga dari Allah, telinga milik Allah. Dapat melihat, ia juga adalah milik Allah, perlihatkan. Dapat menghidup, Masya Allah, hidup itu juga adalah milik Allah. Dapat berehat, rumah yang selesa dapat berehat, tidur di atas tinam yang empuk, ia adalah milik Allah. Dapat bermain sekejap, hiburkan diri dengan cucu, hiburkan diri dengan anak,
anak dan cucu itu adalah milik Allah. Tidak ada yang milik kita. Kalau kita faham ayat ni, kita akan hidup dengan penuh bahagia sebenarnya. Kita akan hidup dalam keadaan kita tak kisah pun kalau kita nak keluarkan duit bantu orang. Kita tak kisah pun kalau kita nak tolong orang lain pinjamkan barang yang kita miliki sekejap. Betul tak? Sebab ia adalah milik kita. Sebab apa orang boleh jadi bakhil? Sebab dia ingat dia punya harta tu. Dia ingat dia letih-letih cari, dia letih-letih kerja, lepas tu nak tolong orang miskin. Nak kena keluar zakat pula ke? Kalau dia baca ayatul kursi, dia faham. Kan? Kalau dia faham, dia tak akan jadi macam tu. Sebab harta yang dia ada bukan milik dia. Buktinya apa? Okey. Macam mana kamu boleh dapat harta tu? Dia kata, saya bekerja. Baik. Kamu kerja guna apa? Saya guna tenaga. Tenaga siapa yang bagi? Siapa yang bagi kamu bergerak? Siapa yang bagi kamu bercakap? Siapa yang bagi kamu boleh melihat? Jawapannya adalah Allah yang hidupkan kamu hari ni. Kamu boleh keluar bekerja. Kamu nak tunggu 25 hari bulan kalau kerja government dapat duit kan? Dia milik Allah. Jadi tidak ada sedikit pun walaupun sebesar zarah ia adalah milik Allah. Yang Allah bagi kita tu nak kena buat apa? Surah Al-Hadid ayat 7. Muka surat 538 ayat ni. Yang ada pada kita itu sebenarnya kita hanya urus saja. Kita hanya sebagai wakil saja bagi Allah. Allah bagi harta pada kita tu, owner sebenarnya adalah Allah. Jadi Allah Ta'ala beri kita harta tu untuk kita urus harta tu ikut apa yang Allah Ta'ala nak. Bukan ikut kita. Kita kena ikut pemilik yang bagi harta tu. Kan? Macam tu juga. Allah bagi kita semua nikmat ni. Kita gunakan nikmat itu mengikut apa pemilik itu kehendaki. Kita tengoklah surah Al-Hadid ayat 7 ni. Allah Ta'ala kata apa? Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum. Allah kata, berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan belanjakanlah, infakkanlah mimma, daripada apa-apa harta yang kamu apa? Mustakhlifina fihi, yang saya teruskan ayat. Saya teruskan. Yang apa? Yang kamu menguasainya sebagai wakil. Inilah ayat dia. Mustakhlifina fihi. Kita pegang dia kan di atas kertas dekat dunia ni seperti kita lah pemilik dia. Tapi sebenarnya kita cuma wakil Allah saja. Kita cuma urus saja. Tapi pada hakikatnya Allah yang punya. Jadi kalau kita nak urus ikut siapa? Ikut apa yang pemilik tu sukalah. Jadi kalau Allah beri kita harta, pemilik harta kita tu suka, kan? Kita zakatkan, kita zakat. Lepas tu pemilik harta tu sangat suka kalau harta tu kita guna untuk membantu orang-orang dalam kesusahan, suka. Dalam masa yang sama, pemilik harta itu dia benarkan kita manfaatkanlah harta tu elok-elok. Kamu gunalah. Maksudnya Allah Ta'ala beri pada kita. Kita nak guna beli apa, kita nak cari apa, manfaatkan tak salah. Pemilik tu benarkan. Tapi dalam masa yang sama, pemilik tu juga mengkehendaki kepada kita
harta kau ni, kalau ada orang susah minta, kalau mampu bagi, kau beri. Nah, sampai satu waktu, harta yang kau pegang miliki tu cukup setahun, kau kena zakatkan. Itu contoh dia. Kalau kita faham ayat ni. Jelas saudara perempuan. Termasuklah selain pada harta tu banyak lagi lah. Kan? Pada masa kita Allah bagikan, itu milik Allah. Gunalah masa ni baik-baik. Kau boleh gunakan masa ni untuk engkau melancong. Pakai manfaatkanlah. Lihatlah kebesaran Allah. Tapi ada masa ni kau guna waktu untuk kewajipan solat. Solat. Berhenti sekejap. Kau gunakan waktu tu. Dia ada pembahagian-pembahagian. Kita ni sebenarnya hanya menguruskan saja. Mengikut pemilik harta, pemilik masa, pemilik nyawa yang beri kepada kita. Allah beri kepada kita telinga. Kan? Gunakanlah harta tu baik-baik. Bayangkan, kalau harta kita, contoh kan, kita bagi orang guna. Tapi kalau orang guna harta kita tu tak mengikuti apa kita kehendaki, kita marah. Kan? Kita tak guna dia elok-elok. Kan? Jadi Allah beri kepada kita telinga untuk kita gunakan ia, tapi guna macam mana? Ikut pemilik tu suka macam mana kita gunakan. Tapi kita sebaliknya. Begitulah senaraikan. Jadi kita dah dapat daripada ayat yang lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, ya Allah. Kalau kita faham, kita memang akan jadi seorang hamba yang bergantung kepada Allah. Kita akan jadi seorang yang sangat baik. Kita akan jadi seorang yang pemurah. Dan kita akan jadi seorang yang tak sedih kalau Allah Ta'ala timpa kita dengan berbagai musibah. Sebab apa? Kita baca satu lagi ayat. Okay. Ayat ni, semua orang tahu ayat ni. Dan ayat ni juga kita selalu baca apabila kita mendengar orang ditimpa musibah. Ataupun kita sendiri ditimpa musibah. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa ayat ini Nabi SAW, bahkan Allah dan Rasul menyuruh kita membacanya? Ada maksud apa pada ucapan ini? Jadi kita belajar pada pagi ini. Allah Ta'ala mengajar kepada kita ayat 156 dalam suratul Baqarah. Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa asabathum, mereka telah ditimpa musibah. Okey. Qalu, mereka berkata, mereka mengucapkan, Inna lillah. Inna lillah. Apa makna inna lillah? Sesungguhnya kami lillah adalah kepunyaan Allah. Faham baik-baik ayat? Kan? Kenapa ketika kita ditimpa musibah, kita kata sesungguhnya kami ni adalah milik Allah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kami, kita ni termasuk dalam ayat yang ma fil ardi yang kita baca tadi, ayat kursi tadi. Sebab tu diri kita, hidup kita, ahli keluarga kita, harta kita adalah milik Allah. Jadi kalau Allah Ta'ala kan, dia nak ambil semula milik dia, contoh, lama dah Allah beri kepada kita sihat, boleh berjalan. Kan? Sihat tu milik dia.
Dia bagi kita. Satu ketika Allah nak ambil balik sihat yang dia punya tu, dia ambil balik. Jatuh sakit kita. Dulu boleh berjalan, sekarang dah tak boleh nak berjalan. Kan? Tapi kalau dia baca ayat kursi, dia faham, dia akan kata, Ya Allah, kan? Innalillah, kan? Kami ni kepunyaan Allah. Ada kita, orang kalau dia faham, dia akan tahu. Ya Allah, sihat tu engkau yang bagi pada aku pinjam. Dah lama dah aku guna sihat tu, Ya Allah. Aku dah berjalan banyak tempat dah, Ya Allah. Kan? Engkau ambil balik sihat tu, milik engkau, Ya Allah. Kan? Milik engkau, Ya Allah. Kan? Jadi tetapi manusia ni, sebab dia tak kenal Allah, menyebabkan kadang-kadang cakap dia, musibah tu dia anggap macam dia dah sangka buruk pada Allah. Kadang-kadang dia tak sabar, dia jadi orang yang berbeza sangat ketika dia sihat. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah. Kan? Kalau ditanya, kalaulah Allah Ta'ala tanya balik pada dia, kan? Aku bagi sihat kat kamu dah banyak, dah lama dah. Aku baru ambil kamu aku bagi kamu sakit, baru sekejap, tapi kamu seolah-olah macam kamu tak ingat aku bagi kamu pinjam sihat berapa lama tu. Betul tak? Itulah kesilapan kita kadang-kadang. Kan? Waktu kita dapat sakit sikit, kita terlupa sihat yang dah berpuluh tahun tu. Tak pernah Allah minta bayar. Kan? Tetapi kita kena sikit sekejap je. Kita dah lupa kebaikan Allah yang berpuluh tahun tu. Kan? Begitu juga Allah bagi kita orang yang kita sayang. Kita boleh bermain dengan dia, kita boleh menumpang gembira dengan dia. Tiba-tiba Allah ambil semula orang yang kita sayang tu. Kan? Ada maksud boleh terima hakikat. Dia tak boleh menerima hakikat. Tapi kalau dia baca ayat kursi, dia faham, dia akan kata, Inna lillahi. Sesungguhnya kami ni adalah kepunyaan Allah. Anak yang kamu telah ambil daripada saya, Ya Allah, ia adalah milik engkau, Ya Allah. Saya terima, Ya Allah, dengan hati yang terbuka. Betul tak? Kadang-kadang Allah Ta'ala dah bagi kita, jadi kita faham ayat ni. Begitu juga dalam semua perkara lah. Semua perkara. Jadi, ayat ni kalau kita baca dekat innalillah ni pun, kalau kita faham. Lepas tu kalau berbeza baca dengan faham, berbeza dengan baca tak faham. Jadi kami adalah kepunyaan Allah. Dan kita kata apa hujungnya? Wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Macam kita tengok isu COVID lah. Orang tak beriman ni kepada Allah, dia tak kenal Allah. Kan macam kita kan. Berapa tahun dah Allah Ta'ala bagi kita bebas untuk keluar ke mana-mana. Cuba kita senaraikan. Berapa tahun Allah Ta'ala beri kita kebebasan untuk keluar ke sini, ke hulu, ke hilir, ke kiri. Berapa lama? Tetapi Allah timpa kita musibah. Kita tak boleh keluar ke mana-mana. Betul tak? Kita dah bising. Kita dah cari salah orang. Kita dah salahkan. Kita macam-macam. Kan? Kita pernah tak kita memikirkan selama ni aku dah bebas ke mana-mana berpuluh tahun dah. Tiba-tiba Allah datangkan sekali musibah. Kau tak boleh ke mana-mana. Kau kena stay dekat rumah. Dan kau akan kehilangan apa yang selama ni kau dah dapat. Kau telah nikmati. Kan? Cuba kalau Allah Ta'ala tu, kalau Allah Ta'ala tu tanya balik, ungkit pada kita balik. Kan? Berbanding berpuluh tahun kita tak kena MCO. Ya, contoh kan. Pernah Allah kira.
Tapi kalau kita kenal Allah, sepatutnya kalau orang dia faham, dia kenal Allah pada musibah tu, dia akan jadi seorang yang seperti dia sama tak seperti kena musibah. Sebab dia tahu dari Allah. Sebab itu kalau orang faham setiap apa kejadian Allah, dia pasti ada rahmat lah. Jadi dekat situ kita nak bentuk minda orang beriman, kenal Allah Ta'ala tu. Bila dia kenal Allah, dia akan jadi seorang yang hamba. Dia tak akan kecam orang, dia tak akan salahkan Allah, dia tak akan, kalau dia faham lah. Jadi moga-moga apabila kita belajar, lagi kita kenal Allah, lagi kita dapat tahu erti hidup ni. Jelas pada perempuan? Nampak ya? Berbeza cara sudut pandang orang yang kenal Allah. Berbeza dengan sudut pandang orang yang agak tidak kenal pada Allah dia. Kalau dia kenal Allah dia akan terima apa saja yang Allah Ta'ala beri pada hidup dia. Dia bukan lagi marah pada Allah, dia lagi dekat dengan Allah. Dia lagi berterima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi moga-moga ayat yang paling agung ini dalam banyak-banyak ayat di dalam Al-Quran dapat mengenalkan kita kepada Tuhan yang nanti kita akan kembali kepada dia. Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali pada dia. Kita datang dari dia, kita menumpang sekejap dekat bumi dia, kan, makan rezeki dia dah berpuluh tahun makan rezeki dia. Kan, gunakan segala fasiliti dia. Kan, ni lidah kita, telinga, semua tu kita dah guna dah, semua barang Allah Ta'ala bagi, benda Allah bagi, nikmat Allah Ta'ala beri. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu saya nak tunjuk tentang satu doa takziah. Mungkin kita dah pernah dengar doa ni. Tapi tak ada nota lah. Ni doa nota saya, nota tajuk solusi masalah. Okay, saya tu pun nak tulis. Kita nampak tak nota ni? Kenapa dia tak boleh? Saya nak besarkan. Kita nampak tak nota yang saya papam? Nampak tak? Ustaz. Nampak Ustaz. Okey. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil doa takziah. Ini adalah doa takziah. Kalau kita nak buat ucapan takziah kepada seseorang, ambil ayat ni. Gunakan ayat ni. Jangan tulis salam takziah je. Tapi sampaikan ayat ni. Ayat ni kalau orang yang ditimpa musibah tu dia faham, dia akan rasa ringan apa yang berlaku dalam hidup dia. Kalau dia faham, dia kenal Allah. Okay. Kalau tuan-tuan nak cari doa ni, tuan-tuan boleh dapati doa ini di dalam kitab Riyadhus Salihin, yang doa ini berada pada bab nombor 3 dalam Riyadhus Salihin. Tuan cari tajuk bab sabar. Bab sabar. Dalam bab sabar tersebut, ada hadis ini diletakkan dalam tajuk kitab sabar. Okey. Sebelum saya kongsikan maklumat kepada doa takziah ni, doa takziah ni sebenarnya dia dapat mengertikan kita lagi maksud ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Okey. Nabi SAW manusia yang paling kenal Allah. Jadi cerita dia ada hadis panjang cerita dia. Okey, tapi saya kongsi pada tuan-tuan puan. Kita boleh cari hadis tu dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab sabar. Hadis ni sebenarnya
Dalam Riyadhus Shalihin kita dah baca, dah belajar pun. Okey, hadis ni adalah kisah seorang anak perempuan Nabi. Disebutkan namanya adalah Zainab. Zainab ni, anak dia tu sakit. Gering lah, uzur, anak dia sakit. Jadi, Zainab, okay, dia telah hantar seseorang khabarkan berita yang anak dia sakit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cucu Nabi lah. Bagi tahu dekat tok dia kan bahawasanya cucu dia sakit. Jadi salah seorang isteri anak Nabi perempuan hantar satu utusan jumpa dekat Nabi bagi tahu yang cucu dia ni sakit. Disebut dalam hadis tu, dia kata dalam hadis tu memang sakit lah. Okey. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dapat nak pergi ziarah cucu dia tu. Tetapi Nabi mengirimkan salam. Nabi kirim salam. Maknanya sunnah juga kita boleh kirim salam pada orang. Jadi Nabi ni SAW dia kirimkan salam. Lepas tu dalam masa yang sama dipesan dekat utusan yang anak dia hantar tadi tu, dia kata, inilah pesanan dia. Ni doa takziah. Nabi pesan apa? Nabi pesan kepada lelaki tu, Nabi kata, ni. Lepas Nabi kirim salam tu, Nabi cakap, tolong sampaikan kepada anakku itu dengan maklumat ni. Inilah. Inna lillahi. Dia kata, sesungguhnya, dekat ayat ni. Nabi dekat inna lillah tu apa? Sesungguhnya, sesungguhnya kepunyaanlah Allah. Maksudnya sesungguhnya bagi Allah. Bagi Allah tu apa? Ma'akhoda. Apa yang dia ambil. Walahu ma'a'ta. Dan bagi dia tu jugalah apa yang dia beri. Maknanya Nabi cakap macam ni. Nabi kata, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ni, dia ada hak, dia nak mengambil, dia juga ada hak untuk dia memberi. Faham tak maksudnya? Allah berhak untuk ambil sesuatu dan Allah Ta'ala juga berhak untuk beri sesuatu. Sebab apa? Sebab dia punya yang dia bagi, maka dia berhak untuk ambil apa yang dia beri. Sebab tu barang dia. Sebab itu Allah yang punya. Tengok bagaimana Nabi iringi doa takziah ni kepada anak dia. Nabi nak cakap kalau maknanya anak dia akan faham cucu dia tu, maksudnya anak kepada anak perempuan dia tadi tu adalah milik Allah. Anak yang Allah beri kepada anak dia tu, maksudnya cucu dia tu, Nabi tahu itu adalah miliknya Allah. Anak dia tu sehat, cucu dia tu sehat adalah milik Allah. Jadi ketika anak dia kirim isu ayah anak dia dah sakit, maknanya cucu dia sakit, Nabi sampaikan maklumat ni, tengok Nabi ingatkan pada anak dia. Supaya anak dia tahu yang anak dia tu adalah milik Allah. Kan? Sehat tu milik Allah. Nyawa anak tu adalah milik Allah. Tapi anak dia ni, sebenarnya anak dia tidak mati lagi. Tapi dia dah gering dah. Dah macam dah sakit tenat dah. Tapi Nabi tak boleh datang lagi. Tapi Nabi kirimkan maklumat. Okay, kita jelas tak dekat sini. Allah berhak untuk dia ambil
Allah Ta'ala berhak untuk dia beri. Sebab tu ada orang dapat lebih. Sebab tu kalau orang faham, dia kenal Allah, dia tak dengki pada orang lain. Sebab apa? Dia dapat lebih. Sebab apa? Allah yang bagi dekat dia. Tak apalah Allah berhak nak bagi apa kat dia. Kita ni Allah bagi kat kita, kita berhak dapat macam tu. Allah bagi dekat orang yang lebih, kerana Allah berhak nak bagi siapa-siapa dia nak. Lepas tu kalau kenal Allah, kita tak akan dengki pada orang. Kan? Tetapi kalau Allah nak ambil balik apa yang dia bagi pada kita, Allah berhak untuk ambil apa yang dia beri pada kita. Okay, lepas tu kita baca lagi. Nabi kata, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Nabi kata segala sesuatu pada sisi Allah Ta'ala tu ada masa-masa yang telah ditetapkan. Maknanya kata Nabi, Allah Ta'ala ni kan, pada apa yang ada pada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala telah tetapkan tempoh dia. Allah bagi tempoh. Okay, setiap sesuatu yang Allah beri ni, Allah telah jadikan dia tempoh. Okey, sihat ni berapa lama tempoh dia boleh dapat? Bila dia nak sakit? Berapa lama dia nak sakit? Berapa lama dia boleh bernafas? Faham tak? Itu semua dah ada ketentuan. Tak, Allah Taala letakkan tempoh dia, tempoh dia, tempoh dia, tempoh dia, tempoh dia. Bagi sisi Allah, sebab Allah saja yang kekal, dia tak akan binasa, betul kan? Allah Taala tak tempoh kan. Hatta kan bumi kita ni, kan, bila tempoh dia akan okey. Ada tempoh, dia akan musnah. Matahari, langit, bulan, bintang, lautan, semua tu ada tempoh dia bagi Allah. Lepas tu Nabi pesan dekat anak dia, fal tasbir. Nabi kata hendaklah kamu bersabar. Wal tahtasib, dan mengharapkan ganjaran. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, juga hadis riwayat Muslim. Kita boleh ambil doa ni. Doa ni doa takziah. Janganlah tulis kalam takziah sahaja. Tambahkan sikit. Kita bagi ilmu kepada orang tu. Kita boleh tulis dari dalam bahasa Melayu pun boleh. Kita kata dekat dia, takziah ya kak. Kita kata contoh, kat takziah ya kak. Lepas tu kita cakap dekat dia, sahabat dia, kita tuliskan ayat depan dia, bersabar ya kak, harapkan pahala ganjaran dari Allah dari ujian tersebut. Tak apa kak, Allah Ta'ala ni dia boleh ambil apa saja yang dia dah bagi. Allah Ta'ala berhak juga untuk bagi apa yang dia bagi. Setiap sesuatu itu Allah Ta'ala telah ditetapkan tempohnya. Jadi kalau orang itu dapat titipan maklumat ni, dia baca mesej kita, kan, mungkin selama ni dia tahu, kan, cuma emosi ni kita berbeza ketika kita ditimpa musibah, kan. Kita ni pun, kita bukanlah cakap kita sentiasa tenang, betul kan? Belum dapat ujian lagi, tapi ditimpa ujian tu sekurang-kurangnya dia ada kawan-kawan, dia ada rakan-rakan orang sekeliling dia yang boleh ingatkan dia balik, yang boleh pujuk dia balik. Jadi boleh titipkan doa takziah ini seperti mana Nabi SAW menitipkan doa takziah ini kepada anak dia. Lepas tu, tak lama kemudian, anak dia yang tadi tu meninggal. Hantar sekali lagi utusan kepada Nabi SAW. Apabila Nabi SAW tahu cucu dia dah meninggal, kan, maka Nabi pun terus bangkit bersama dengan Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit dengan beberapa sahabat lain pergi bertemu dengan anaknya. Masa tu anak dia macam, kalau kita baca dalam hadis tu, anak cucu dia tu macam dalam keadaan dah
memang sebenarnya belum meninggal lagi, tapi dia dah memang sangat gering dah ketika itu. Kalau yang tadi tu sakit juga. Tapi kali ni memang dah tahap stage dah kritikal, maka Nabi SAW sempat pangkukan cucu dia tu kan dengan nafas dia dalam keadaan dia macam, maknanya cucu dia tu dah nak meninggal, maka Nabi mengalirkan air mata. Nangis Nabi. Nangis. Ketika dia nangis tu, ketika Nabi nangis tu, para sahabat terkejutlah. Para sahabat tanya, kenapa kau nangis ya Rasulullah? Nabi SAW pun disebut. Saat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, mahaza, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, Nabi kata, hadihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadih. Nabi menangis tu, para sahabat ingat, menangis ni tanda orang tak boleh terima hakikat. Contoh kan, rupa-rupanya menangis ni tak salah. Dia masih lagi di bawah orang itu sabar. Bukanlah keluar seorang itu daripada sabar kalau dia menangis, tak. Maka Nabi menitiskan air mata ketika dia dukung depangku cucunya tadi. Maka Nabi kata air mata yang mengalir ini, inilah rahmat yang diberikan Allah Ta'ala di dalam hati hamba-hambanya. Kan? Nabi ni, dia bukanlah manusia yang tak ada hati dan perasaan. Nabi seorang manusia yang ada hati dan perasaan. Tetapi Nabi kenal Allah. Betul tak? Right? Nabi kenal cucu dia itu adalah milik Allah. Tapi dalam masa yang sama, manusia ni, hati dia tu kan, hati dan perasaan dia tu lemah. Kan? Jadi kita ada sifat kasih sayang tu, memang Allah juga yang bagi sifat kasih sayang kat kita tu. Jadi kalau kita menangis, tidak keluarkan kita daripada sabar, maka Nabi mengalirkan air mata. Faham kan hadis ni? Jadi kalau kita faham daripada ucapan takziah tu, lepas tu kita baca pula ayat kursi tadi, Masya Allah. Maknanya apa? Maknanya kalau kita faham sebenarnya tak ada apa pun milik kita. Buat apa kita nak bersedih panjang? Bersedih tu bukan tak boleh. Oh, saya pun kalau kena saya pun bersedih. Kan kita pun rasa macam, sebab kita hati kita kan, nama Allah bagi kita hati kan, ada perasaan, ada rahmat, ada kasih. Cuma yang salahnya kalau kita salahkan Allah. Kalau kita tak boleh menerima takdir, tak boleh macam tu. Jadi bagi kita macam, kalau kita dah faham, sedih kita dah hilang kan, kita ingat, ya Allah, lama dah kau bagi aku anak. Lama kau dah bagi orang-orang yang aku sayangi kan, contoh. Lama dah aku boleh guna barang ni. Lama dah aku sekian. Maka kalau orang beriman, dia akan terima dengan hati yang terbuka pada Allah. Sebab dia tahu tidak ada yang milik dia. So kalau dia bukan milik kita, buat apa kita nak bersedih berpanjangan, kita kehilangan yang bukan milik kita. Betul tak? Kan? Kalau ia bukan milik kita, buat apa kita nak sedih yang benda yang bukan milik kita? Contoh, kan? Ada orang dia kehilangan barang. Contohnya dia kehilangan handphone. Baru beli handphone cantik lah tu. Hilang. Orang yang kehilangan barang tidak sama seperti kawan dia yang dia tahu kawan dia hilang barang. Betul tak? Kawan dia yang tahu kawan dia hilang barang, perasaan dia tak sama sedih dengan pemilik handphone tadi. Sebab apa? Sebab dia tu tahu sebab handphone tu bukan milik dia, milik kawan dia. Sepatutnya kita, dalam hidup kita, sepatutnya kita tidaklah bersedih, murung berpanjangan, kecewa berpanjangan dengan kehilangan sesuatu yang ia bukan milik kita. Jadi kalau ia bukan, kalau kita kenal erti ayat kursi tu,
maka kita akan move on. Kita akan hidup teruskan. Selama ni, kita boleh berjalan, kita boleh bergerak. Tiba-tiba dah hujung-hujung umur, Allah timpa kita kesakitan. Kan Allah ambil balik sihat kita yang dah lama Allah bagi tu. Ambil balik. Allah hantar, tukar, ganti dengan sakit. Tapi kalau dia faham, kan, dia akan jadi seorang yang kuat. Sebab dia tahu sakit tu milik Tuhan. Buat apa aku nak bersedih berpanjangan tentang sihat yang milik tu, tuan-tuan punya tu telah ambil balik apa yang dia beri pada dia. So dia akan teruskan. Tapi dalam masa sama, ialah kita ni manusia lemah. Kan? Ada masa kita rasa macam berat juga ujian ni. Tapi dia kena belajar pasal ujian pula. Dia kena masuk topik lain pula. Tu kena belajar pasal ujian pula lah. Betul, kalau kita ajar tajuk tentang sabar, salah satu faktor, salah satu cara nak bagi sabar ni adalah kita kena ambil ayat. Maksudnya salah satu faktor nak ajar orang sabar, kita kena ajar pada dia tentang ingat balik hakikat sebenar-benarnya apa yang dia hilang tu. Ia adalah milik Allah. Itu salah satu cara. Okay, saya akan tunjukkan tuan-tuan satu lagi hadis. Saya tunjukkan tuan-tuan contoh seorang manusia yang dia gunakan maksud ayat Al-Kursi ni ketika Allah uji kepada dia kehilangan anak. Kita pernah ingat tak kisah tu? Siapa pernah ingat? Ada seorang sahabiah namanya Ummu Sulaim. Suaminya nama Talhah. Okay, kalau kita nak cari hadis ni, ada dalam kitab Sabar dalam Riyadhus Shalihin. Okay, saya tak cerita panjang lebar, saya nak cerita Ummu Sulaim ni, Ummu Sulaim dia dapat anak, dia ada anak lah. Suami dia ni nak travel, suami dia nak musafir lah, anak Abu Talha. Jadi waktu Abu Talha tu nak keluar, memang anak dia dah sakit. Tapi dia kena keluar jugalah nak cari nafkah, ada urusan nak buat. Okay. Setelah Talha balik, kan penat-penat balik outstation jauh-jauh, Ummu Sulaim ni sebenarnya anak dia dah meninggal ketika suaminya tak ada di sisi dia. Apabila suami dia balik, dia sambut suami dia dalam keadaan yang ialah dia sambut suami dia seolah-olah macam tak jadi apa-apa pada dia. Tapi sedangkan anak dia dah meninggal. Okay. Lepas tu, dia sambutlah dengan muka yang ceria, pakai baju cantik, sambut suami kan. Hidang makan. Sampailah dah masuk sikit malam. Lepas dia layan suami dia makan, minum. Lepas tu, dia layan suami dari sudut hubungan badan dengan suami dia tu. Lepas tu suami dia tanya pada dia. Maksudnya, suami dia bertanya pada dia, mana anak kita ni, tak dengar suara dia. Lepas daripada tu, Ummu Sulaim pun dia pun nak cakap anak dia nak jadi apa. Dia cakap macam ni. Dia kata macam ni. Dia kata dia kata sama seperti yang kita sebut tadi itulah. Dia kata macam ni. Dia kata pada suami dia. Dia kata, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahlal baitin wa talabu 'ariyatahum alhum ayyamna'uhum. Ummu Sulaim ni dia seorang yang bijak. Kan, dia bagi suami dia tenang, dah layan bagi makan sedap-sedap, dah buat hubungan badan dengan suami dia, baru dia cakap. Dia kata, bang, apa pendapat abang? Abang tu saya sebut dalam bahasa untuk kita dapatkan lagi, datangkan, bayangkan. Dia kata, abang, apa perasaan abang? Kalau ada satu kaum ni, dia telah beri satu kaum lain pinjam barang.
Lepas tu kaum yang bagi pinjam barang tu, dia nak ambil balik barang tu. Boleh tak? Lepas tu, boleh tak orang yang pinjam barang orang tu dia halang tuan yang punya barang tu nak ambil barang daripada? Abu Talha jawab apa? Abu Talha kata, lah, tak bolehlah nak halang orang tu. Sebab orang tu kan bagi pinjam barang, dia berhak nak ambil balik. Lepas tu, Ummu Sulaim pun dia cakap pasal anak dia tu. Dia cakap kat suami dia, abang harapkanlah pahala banyak-banyak ya pada Allah tentang anak kita. Sebenarnya Musa bagi tahu anak dia dah meninggal. Sekejut suami dia. Suami dia terkejut sebab lah kenapa tak beritahu dekat abang benda ni. Anak meninggal, kalau suami tak tahu anak dia dah meninggal, dia kerugikan kan. Apa perasaan? Tentulah macam marah kan. Abu Talha ni sebenarnya dia rasa macam marah juga sebab dia dah tahu anak dia. Tapi isteri dia ni buat tu ada sebab. Kan? Tapi dekat sini kita dapat belajar, Ummu Sulaim ni dia faham bahawa anak dia yang dah meninggal tu adalah pinjaman dari Allah. Jadi dia bawa contoh tu dekat suami dia. Jadi suami dia maknanya sekurang-kurangnya suami dia tahulah sebab tadi suami dia setuju kan tentang maklumat tadi. Maknanya Allah Ta'ala dah bagi pinjam anak kita. Maka kalau Allah nak ambil balik anak kita tu, kita tak boleh marah kan? Kita tak boleh halangkan. Suami dia jawab tadi tu, iyalah. Tapi isteri dia bawa contoh manusia lain pinjamkan barang. Lepas tu kan Abu Talha ni dia adukan kes dia tadi kepada Nabi keesokan harinya. Lepas tu dia ceritalah semua. Lepas tu Nabi SAW pun tanya. Nabi SAW tahu cerita yang mereka telah buat hubungan badan pada malam tu. Lepas tu baru cerita pasal yang ni, Nabi doakan. Nabi doakan kepada Ummu Sulaim dengan suaminya tu. Nabi kata, Barakallahu fi lailatikuma. Nabi kata, semoga Allah bagi berkat pada malam kamu berdua tu. Maksudnya malam ketika suami isteri tu melakukan hubungan badan lah. Kan? Nabi doakan keberkatan malam tu. Malam yang mereka berhubungan badan tu. Tak lama kemudian, hamillah Ummu Sulaim ni. Mengandung pula anak. Mengandung. Waktu cerita dia panjang lagi lah. Tapi kita nak cerita tentang perempuan. Selepas dia, Ummu Sulaim ni mengandung anak yang baru. Dia dapat anak lelaki. Berkat doa Nabi, doa dia dapat berkat hubungan badan malam tu. Dia mengandung, dia hamil, dia dapat anak ramai lelaki. Kata Ibnu Uyainah, anak yang dia lahir tu semua pandai pakar dalam Quran. Tuan faham tak? Maksudnya Allah Ta'ala ambil anak dia yang pertama tadi, tapi Allah Ta'ala ganti dengan lebih ramai anak dan anak itu anak-anak yang pandai di dalam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita nak belajar apa? Dan kita nak belajar bahawa bagaimana Ummu Sulaim dia kenal Allah, dia tahu anak itu adalah pinjaman Allah. Allah bagi dekat dia sekejap, Allah boleh ambil balik apa dia dah bagi. Jadi moga-moga daripada cerita tu kita dapat memahami tentang potongan ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Okay, kita ada dekat pukul 12 ni. 12.30. Oh, kita dah 1 jam setengah. Sikit lagi boleh tak, Abang? Saya nak habiskan sikit je ayat ni. Boleh tak? 5 minit lagi. Boleh kan? Boleh, Ustaz. Boleh, ya? Tetap boleh ikut lagi ni? Okey, begini. Dalam nota tu, sebab itu kalau kita tahu tentang erti pemilikan tu adalah Allah, padahal kita baca dekat surah, kalau kita baca dekat surah Ali Imran ni, ayat 26 kan? Dekat ayat ni, kita pun pernah dengar. Kerana semua benda ni adalah milik Allah, sebab tu Allah Ta'ala ni, dia boleh beri mana-mana kuasa kepada siapa-siapa dia nak bagi kuasa. Allah Ta'ala ni dia boleh bagi kuasa pada seseorang, dia boleh ambil balik kekuasaan tu pada seseorang.
Allah Ta'ala ni, dia boleh muliakan seseorang, dia boleh hinakan seseorang. Sebab apa? Sebab pangkat darjat adalah milik Allah. Kuasa memerintah adalah milik Allah. Lepas kalau kita baca dekat ayat surah Ali Imran ni, kita jumpa ayat-ayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita faham ayat nombor 26 ni, sebenarnya ayat 26 ni dia di bawah kupasan, di bawah erti ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Okey, ayat surah Al-Imran 26 ni Allah bagi tahu apa? Katakanlah, bagi tahu kepada mereka, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa. Allah lah yang memberi kuasa. Kepada siapa yang Allah nak bagi? Tak ada siapa pun boleh halang. Sebab kuasa itu milik Allah. Dan Allah jugalah yang mencabut kuasa. Kenapa? Kuasa dia itu juga adalah milik Allah. Allah boleh beri kuasa pada siapa-siapa dia nak bagi. Dia boleh ambil balik kuasa itu pada siapa-siapa yang dia kehendaki. Lepas tu Allah Ta'ala ni apa? Engkau memuliakan. Allah Ta'ala boleh memuliakan siapa-siapa yang Allah nak muliakan. Dan Allah boleh menghina sesiapa-siapa yang Allah Ta'ala nak hina, nak jatuhkan darjat dia. Bagi Allah tu ada apa? Segala kebaikan. Apa tak? Sama tak? Seperti erti ayat lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Okey, kita ambil ayat pasal rezeki. Last sekali ayat ni, ayat 39 surah Saba. Okey, muka surat 432 dalam ayat Quran ni, kita tengok Allah Ta'ala kata apa pada kita. Allah Ta'ala kata, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lahu. Okey, Allah Ta'ala kata, katakanlah Muhammad, sampaikanlah maklumat tu pada mereka apa? Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki. Allah Ta'ala ni, dia boleh lapangkan siapa-siapa pun yang Allah kehendaki rezeki dia. Allah Ta'ala boleh kayakan, Allah Ta'ala nak bagi berapa banyak rezeki dia kepada siapa yang dia nak bagi, Allah Ta'ala boleh buat. Kenyataan Nabi, Allah Ta'ala ajar kepada kita. Lepas tu Allah Ta'ala juga dia boleh menyempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang dia nak sempitkan. Sebab apa macam tu? Sebab apa? Sebab rezeki ni adalah milik Allah. Maka terserahlah kepada Allah. Dia nak bagi siapa rezeki itu lebih. Dia nak bagi siapa rezeki itu sempit. Siapa yang Allah nak lapangkan rezeki dia. Siapa yang Allah nak sempitkan rezeki dia. Yang pasti, siapa yang lapangkan rezeki, ujian. Siapa yang disempitkan rezeki dia, ujian. Dua-dua tu ujian. Tapi Allah Ta'ala berhak nak menguji manusia dalam bentuk yang bagaimana. Hujungnya adalah orang yang lapang rezekinya, dia akan ingat rezekinya lapang adalah dari Allah. Orang yang kena sempit rezeki pula, dia kenal Allah, dia faham ayatul kursi, dia akan bersabar. Rezeki yang Allah sempitkan aku ni, dulu pendapatan aku boleh dapat 100 satu hari. Tapi sekarang aku hanya mampu dapat RM50 saja satu hari. Kalau dulu aku berniaga nasi lemak, kan, orang boleh beli, aku boleh laku 100 bungkus satu hari. Tapi sekarang hanya laku 30 bungkus saja satu hari. Kan? Kalau dia faham ayat kursi yang dia selalu baca tu, dia kenal Allah. Dia akan tahu, kan, bahawa rezeki dia yang dia sempit sekarang ini juga dari Allah. Tentu ada sebab, tentu ada kebaikan. Jadi aku kena sabarlah. Tapi seorang lagi kawan dia, kan, rezekinya lapang, banyak order dia dapat, kan. Ketika dia lapang, rezekinya banyak, dia akan ingat Allah. Ya Allah, dulu aku berniaga tak laku-laku, berniaga online. Semua orang takut nak beli. Sekarang ni aku buat online, Masya Allah, Ya Allah, ramai orang nak order. Kadang-kadang tak diam tangan aku ni nak tunaikan permintaan orang.
Tetapi kalau dia baca itu dia faham, dia kena ingat bahawa ini adalah rezeki dari Allah. Jadi aku kena bersyukur kepada Allah. Kan? Jadi kalau ada orang minta kepada dia, kan adik-adik dia telefon, kalau saya susah lah, kalau saya ni sekian. So dia dah dapat rezeki tadi, rezeki online dia banyak tadi dapat rezeki tu kan. Dia tolong, kita apalah, berapa banyak nak guna ni, berapa banyak nak pakai ni. Ambil lah, pakailah dulu. So sebab dia tahu. Sebab itu bukan milik dia. Itu adalah milik dari Allah. Jadi dia gunakan. Sama juga kalau orang sempit tadi. Kan? Dia juga akan bersabar dengan apa yang Allah beri pada dia. Orang yang lapang ni, dia akan bersyukur apa yang Allah beri kepada dia. Kedua-duanya itu datang daripada sumber pemberi rezeki yang sama. Moga-moga pengisan pada pagi ini dapat memberi satu erti dalam hidup kita. Kita dapat kenal Allah. Kita dapat mengukuhkan lagi tentang erti ni'mat. Kita ni sebenarnya adalah hanya menguruskan saja semua yang milik Allah. Semua benda dalam hidup ni adalah pinjaman dalam hidup kita. Semoga-moga kita dapat rahmat, kita dapat berkat pada pagi ni. Okey, ada soalan tak sebelum kita nak tamatkan? Okey, kejap. Okey, tuan-tuan perempuan, ada pertanyaan apa-apa sebelum kita tamatkan? Ada persoalan, pertanyaan? Tak ada soalan ya? Kalau tak ada soalan, ya. Okay. Ya tuan, ya. Tak ada soalan kan? Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita bertemu lagi pada bulan hadapan, bulan 10. Saya sudah terlupa bulan. Ya, pada Ustaz, bulan berikut. Ya. Maaf Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum Okey, yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini boleh dijadikan zikir kan Ustaz? Yalah, dia ayat Quran, bolehlah kita jadikan ia sebagai kita niat dia baca Quran lah. Boleh. Tapi ada yang kata zikir sampai 100 kali tu boleh ke Ustaz? Yang kita baca buat banyak-banyak kali setiap hari. Okey, zikir memang digalakkan buat banyak-banyak. Itu memang dituntut di dalam agama. Zikir ni memang digalakkan kita banyaklah. Cuma kita zikir tu ikut kemampuan. Maknanya kita janganlah kita nak menspesifikkan mesti satu hari nak baca berapa. Tu tak boleh lah, sebab tidak ada hadis yang menyebutkan zikir boleh dispesifikkan berapa, melainkan kalau ada hadis. Kalau tak ada, kita ambil makna yang terbuka, maksudnya boleh baca berapa banyak kita nak baca. Nak baca 100 boleh, nak baca 150 boleh, nak baca 30 pun boleh, nak baca 1000 pun boleh, ikut kepada kemampuan. Boleh ulang ayat tadi. Sebagai zikirlah kita baca Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh jadikan ayat itu untuk kita tadabbur. Boleh. Okey, ada persoalan lain? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Kalau tak ada, kita jumpa pada minggu depan insya-Allah. Kalau tuan-tuan ada kelapangan pada petang ini, kalau tak ada mana-mana majlis ilmu yang lain, saya jemput untuk mengikuti perbincangan untuk siri kedua. Kita nak belajar tentang makhluk yang bersayap. Kita nak belajar tentang malaikat pula. InsyaAllah pada petang ini jam 3. Jadi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak penganjur kita, Biro Agama Felkra Berhad. Semoga Allah mengganjari kepada antum semua, kepada pihak penaja kita dengan kebaikan, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, jazakumullahu khairan.
Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kalian semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.